Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita sama-sama berada di dalam masjid yang mulia ini untuk sama-sama kita mempelajari ataupun mengulang kaji berkaitan dengan solat kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertamanya saya memohon keampunan dan memohon 10 jari kerana kelewatan. Harap diampunkanlah. Kita berada pada muka surat 11. Kita sambung kitab Munyatul Musalli ataupun Minyatul Musalli, kitab yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Muka surat 11 pada baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 daripada atas. Sebelum kita memulakan, marilah kita sama-sama menghadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, kepada ibu bapa kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, kepada guru-guru kita, sama ada yang telah meninggal dunia ataupun sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita sedekahkan Fatihah kepada pengarang kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baris yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kata pengarang, bagi orang yang hadir lagi khasyi'. Kata pengarang, bagi orang yang hadir lagi khasyi', yakni orang yang menghadirkan hatinya ketika salat dan lagi khusyuk pada sekalian sembahyangnya, disurat, yakni ditulis baginya sekalian pahalanya, dan yang lalai pada sekalian sembahyang tiada disurat, yakni ditulis baginya, yakni orang yang hadir hatinya ketika solat dan khusyuk hatinya ketika solat, Allah akan berikan ataupun dituliskan kepada mereka ataupun dituliskan bagi mereka pahalanya. Dan orang yang lalai tidak ditulis pahalanya. Maka ijtihad olehmu, hai orang yang berkehendak, akan lazat munajatkan akan Tuhannya, mudah-mudahan dikasihan Allah akan kamu. Maka hendaklah kita ijtihad, yakni bersungguh-sungguh sebolehnya pada khusyuk dan hadir hati, dan ikhlaskan dia bagi Allah
dan hendaklah tadabbur akan barang yang kita baca, yakni akan perkara yang kita baca daripada kalam Tuhan kita di dalam sembahyang, dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaannya, maka bahawasanya tiada dapat tadabbur serta bersegera. Dan apabila rukuk, bersegera yakni baca dengan kadar bacaan yang laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tidak ditadabburkan ayat Al-Quran tersebut, membuatkan hilang erti solat, iaitu apabila tidak ada tadabbur ataupun menghayati bacaan di dalam solat. Dan apabila rukuk dan sujud, maka hendaklah tetapkan, yakni kedudukan rukuk itu mestilah betul, mesti tegak, jangan separuh, jangan jangan kurang daripada 90 darjah kan. 90 darjah macam mana? Macam ini kan. Jadi dia punya tegak, badan kita tu kena tegak, mesti ditetapkan, jangan digoyang-goyang. Jangan buat benda lain. Ada pula yang rokok tengok kiri kanan, lepas dah rokok tu, tengah rokok dia tengok kiri kanan, tengok ada benda lalu kan, padahal dah berusia dah tu kan. Tapi tengok, walaupun perkara tu dia anggap benda yang tak ada benda, tak ada apa-apa, tetap akan mengganggu kekhusyukan solat. Serta tamakninah, dan jangan engkau pagutkan, yakni patuk, iaitu seumpama solat patuk ayam tu, seperti pagut ayam, maka tiada sah sembahyang, kerana tamakninah itu rukun sembahyang. Tiada sah sembahyang sama ada fardunya atau sunatnya, iaitu fardu dan sunatnya pun kena ada tamakninah. Bermakna solat ni di dalam sujud, di dalam rukuk mesti ada tamakninah. Dengan ketiadaannya, kerana orang yang tiada sempurna rukuknya dan sujudnya dan khusyuk di dalam sembahyang itu ialah dinamakan orang yang mencuri. Digelar sebagai orang yang mencuri, seperti barang yang disebut pada hadis, seperti yang disebut di dalam hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Qatadah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nas sirqatun alladhi yasriqu min salatihi, iaitu seburuk-buruk manusia adalah pencuri yang mana dia mencuri di dalam solat. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi, bagaimana kita mencuri di dalam solat kita? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, atau qala la yuqimmu sulbahu fir ruku' was sujud, ya ini tidak ada tamakninah, solat tu dalam keadaan seperti patuk ayam, laju, tak tahu dia kejar apa. Dan datang pada hadis bahawasanya orang yang memeliharakan atasnya sembahyangnya dan menyempurna ia akan rukunnya, keluarlah, ini disebut dalam hadis, keluarlah sembahyangnya putih bercahaya, dan berkata ia, yakni sembahyang itu berkata, telah memelihara akan dikau Allah telah memeliharakan orang yang sembahyang ataupun orang yang memelihara sembahyangnya seperti perkara kamu peliharakan kami, seperti orang ataupun seperti orang yang memelihara solatnya ataupun memelihara kami itu adalah memelihara solatnya. Orang yang keluar ataupun orang yang memelihara solatnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan solatnya itu bercahaya. Kemudian dia Allah akan memelihara orang yang solat dengan baik, dengan betul, dengan sempurna, seperti mana dia pelihara solatnya. Dan orang yang tiada menyempurnakan sembahyang, keluarlah sembahyang itu hitam lagi kelam, iaitu lagi gelap, dan berkata ia, yakni solat, telah mengsia-sia akan dikau Allah telah mensia-siakan engkau,
seperti perkara mengsia-siakan kami, seperti apa yang telah engkau sia-siakan akan solat. Kemudian digolongkan dia seperti menggulung seorang akan kain yang buruk, maka dipukul dengan dia akan mukanya. Diumpamakan begitu. Orang yang tidak memelihara solatnya, ataupun orang yang tidak fokus ataupun tidak khusyuk di dalam solatnya, diumpamakan seperti orang yang digulung kain buruk dan dipukul kepada mukanya. Itu umpama orang yang solatnya tidak sempurna. Dan lagi disebut pada hadis, sungguhnya sembahyang itu menetapkan segala anggota dan kelakuannya dan mengkhusyukkan dia dan mengkhudukkan dia, yakni mengkhusyukkan ya, khusyuklah, mengkhudukkan dia. Dan tatkala melihat Nabi SAW akan seorang laki-laki bermain-main dengan janggutnya, seorang laki bermain-main dengan janggutnya di dalam sembahyang, maka sabdanya, jikalau khusyuk hati lelaki-laki ini, nescaya khusyuk segala anggotanya. Maka menyatakan Nabi bahawasanya khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati, dan tiada sempurna sembahyang dengan ketiadaannya. Yakni khusyuk di dalam solat bukan sekiranya orang itu khusyuk, dia tidak akan main-main janggut dia, ataupun dia tidak akan main jari dia. Kan makruh kita menggerakkan jari ketika solat. Ada yang orang di Malaysia ni, dia terikut-ikut dengan suasana Arab, dia akan goyang-goyang, goyang-goyang, pusing, ada macam ini. Sebab dia akan menghilangkan kekhusyukan solat. Sebab itu Imam Syafi'i dia asyhadu an la ilaha illallah, dia angkat. Dah. Sampai habis. Turun. Jadi dia memfokuskan pada solatnya. Apabila dia main-main. Begitu juga dalam solat Jumaat. Solat Jumaat. Di dalam solat Jumaat, apabila Bilal mengingatkan jemaah sekalian, apabila jemaah mengingatkan hendaklah diam kan daripada berkata-kata, walaupun mengingatkan saudaranya dengan diam sekalipun, akan luputlah pahala solat Jumaatnya. Disebut dalam hadis lain juga menyatakan orang yang bermain-main ataupun dia main ketika dia bersih-bersihkan kapet, ataupun dia main pintal-pintal kain dia, itu sudah menunjukkan kelalaian di dalam mendengar khutbah. Kita umat Islam ni, orang Islam ni diberikan keistimewaan, disuruh datang solat Jumaat dengar seminggu sekali dengar khutbah. Itu pun kalau dengar tapi tidur. Dia pejam mata dengar. Dah separuh jalan tidur terus. Menunjukkan kekhusyukan dia tu. Tapi apabila orang yang tiada khusyuk di dalam Jumaatnya, main pintal-pintal, tidur, rugilah. Sebab orang Islam ni diberikan keistimewaan dengan khutbah. Itu ikutlah kalau orang tu kerja sebulan memang tak ada cuti. Nak dengar ceramah ke nak dengar kuliah, khutbah Jumaat itulah yang terbaik dengar setiap minggu. Itu keistimewaan diberikan. Jadi di dalam khutbah itu pun main pintal-pintal tu pun sudah menghilangkan pahala solat Jumaatnya, lagikan di dalam solat. Nabi kata khusyuk, maka menyatakan Nabi bahawasanya khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati, dan tiada sempurna sembahyang dengan ketiadaannya. Bermakna hati kena khusyuk. Akhir zaman ni Allah SWT angkat khusyuk di dalam solat. Angkat. Pasal apa? Kita terlampau banyak didedahkan dengan perkara-perkara yang sia-sia dan perkara-perkara maksiat.
Contoh dalam rumah cukuplah. Dalam rumah televisyen satu. Kemudian yang kedua handset dua. Kalau kita tengok lalu tengok ada benda maksiat-maksiat yang dipaparkan di dalam handset. Dalam TV tengok ada maksiat. Rumah kita sudah dimasuki dengan perkara-perkara yang tak elok. Jadi bagaimana kita nak khusyuk? Pergi keluar supermarket dan sebagainya, tengok ramai orang yang tidak pakai tudung dan sebagainya. Kalau di Tarim, saya dengar ceritanya di Tarim ni perempuannya tak akan keluar rumah. Kalau keluar rumah, dia punya pakaian selubung warna hitam sahaja, cuma hanya nampak mata saja. Itu pun mata pun diletakkan satu kain ataupun dia panggil khimar ataupun purdah tu, ada jaring jaring yang nampak sikitlah untuk lalu. Kalau tutup semua kan memang tak boleh kan. Jadi di Tarim tu begitu keadaannya. Perempuan memang jarang sekali untuk keluar rumah. Itu dipelihara betul. Dipelihara. Sekarang ni dijagalah oleh Habib Umar dan hafizahullah taala, dijaga kawasan Tarim. Keadaannya begitu. Habis oleh kerana kita keadaan macam ni, macam mana nak duduk rumah je? Tak boleh juga, tak pergi kerja kan dan sebagainya. Dan adalah salafus salih sehingga-hingga khusyuk pada sembahyangnya dan menghingga-hinggakan dia sehingga-hingga. Berapa kali hingga? Adalah setengah mereka itu pada tengah sembahyang datang burung hinggap ia di atasnya menyangka akan pagar sesuatu jamat, iaitu burung hinggap di atas bahu salafun as-salih, para ulama terdahulu, para tabi'in, para sahabat dulu. Mereka ini solat seumpama berdiri tegak. Kalau kita tengok di kawasan istana lah, kawasan istana kan ada askar kan yang berdiri tegak. Kawasan berada di pintu istana kan akan berdiri tegak, menunjukkan apa? Berdiri tegak tu. Begitulah solat orang-orang terdahulu. Bagaimana dia solat sehingga kan burung boleh hinggap. Ya. Burung boleh hinggap. Dia menyangkakan ianya adalah seperti pagar. Dia ingat pagar punya orang. Tak bergerak solatnya. Kerana tetapnya menyangka akan pagar sesuatu jamat. Yakni jamat ni keras ataupun seumpama batu lah. Kerana tetapnya dan panjang qiyamnya, panjangnya berdiri, iaitu berdiri dalam keadaan lama dan bacaan surah yang panjang dan sebagainya. Dan sujudnya, dan adalah setengah daripada mereka itu berkata ia bagi ahlinya dan anaknya, apabila masuk aku kepada sembahyang, maka perbuat olehmu perkara betapa kehendak kamu, yakni daripada mengangkat akan suara dan bingar. Maka aku bahawasanya tiada tahu aku dengan dia, dan adalah setengah daripada sahabat radhiyallahu anhum sembahyang ia daripada di dalam kebun pohon tamar baginya, maka terbang burung daripada satu pohon kayu kepada satunya, dan jadilah ia menelek kepadanya, maka melalaikan dia daripada sembahyangnya. Maka tatkala ketahui akan dirinya lalai, sukarlah ia atasnya, maka dijadikan kebunnya sekalian sabilillah, yakni pada jalan Allah, kerana ia melalaikan dia daripada sembahyangnya. Bermakna pada zaman salafun salih, orang terdahulu, mereka ini sanggup menjual kebun dia yang menyebabkan dia lalai ketika solat di dalam kebun. Dengan solat dalam kebun, tengok ada burung hinggap daripada pokok ke pokok, dia pun tengok sana satu, dua, tengok makan tak buah aku ni, makan tak kan. Apabila melalaikan, dia terus jual pada jalan Allah, sedekah pada jalan Allah. Kita semut lalu pun dah gatal lah. Dia kata nyamuk ni gigit kan, gatal pula ni nyamuk ni, garu. Sebab apa? Tak ada khusyuk, tak ada khusyuk. Nyamuk lalu, kadang lalat pun lalu, disapu dia sikit kan. Orang dulu, dia kata tadi yang pada sebelum cerita pohon
pohon tamar yang dijual tu ataupun kebun pohon tamar yang dijual, dia kata aku tidak peduli kalau anak-anak dia bermain bising-bising, dia tak kisah dah. Yang difokus hanyalah solat. Dia tak hiraukan anak dia bising ke apa ke, yang penting dia fokus pada solat dia. Okey, baik. Seterusnya, demikian lagi kelakuan salafuna salih, salafuna yang salih, sebab mengetahui mereka itu akan kebesaran. Sebab mereka khusyuk di dalam solat ini, mereka itu tahu akan kebesaran pada sembahyang dan amat tinggi, yakni ketinggian solat itu, ketinggiannya, tempatnya pada Allah dan pada Rasul. Solat itu kedudukannya sangat tinggi. Ini akan diceritakan nanti. Kata setengah ulama, telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala membagikan akan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat, pada tiap-tiap saf 70,000, iaitu 70,000 para malaikat dibariskan satu saf. 10 daripadanya berdiri, tiada rukuk, berdiri tegak, dan 10 rukuk tiada sujud. Saf yang lain rukuk pula, dan 10 sujud. 10 yang lain pula sujud, tiada mengangkat kepala, tiada angkat kepalanya, dan 10 duduk, tiada berdiri, dan dihimpunkan akan sekalian amal mereka itu bagi hambanya yang mukmin di dalam 2 rakaat yang disembahyangkan keduanya. Maka telik olehmu akan besar pemberian Allah. Telik ni maknanya lihatlah, olehmu akan besar pemberian Allah dan kurnianya atas segala hambanya yang mukminin. Yang dikatakan adalah diceritakan para malaikat solat, ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang duduk. Kita solat 2 rakaat, kesemuanya ada perbuatan para malaikat tersebut, menunjukkan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman sangat besar pemberiannya. Tinggi hebatnya Allah Subhanahu wa taala bagi pada orang Islam, orang beriman ni solat. Sebab apa? Perbuatan itu perbuatan yang dilakukan oleh para malaikat. Para malaikat ada yang seorang, ada yang satu kumpulan ni 70,000 satu baris ni, mereka ini hanya berdiri saja. Yang kita berdiri, rokok, sujud dan duduk. Bermakna itu perbuatan para malaikat yang seramai 70,000 kali 4 berapa? 7 kali 4 280,000, betul tak? 280,000 para malaikat yang berdiri, yang rokok, sujud dan duduk. Kita orang beriman diberikan kelebihan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh para malaikat. Besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk ibadah pada Allah. Mereka para malaikat ibadah, kalau dia kata berdiri, berdiri saja. Dia tak lawan. Para malaikat ni sifatnya bukan sifat yang melawan, tapi sifatnya mentaati saja, sentiasa berzikir dan sebagainya. Kita orang beriman, Allah SWT berikan perbuatan ataupun ibadah seperti mana para malaikat dilakukan dalam dua rakaat saja. 2 rakaat saja. Sebab tu paling-paling sikit pun kalau ditimpa musibah dan sebagainya, disuruh solat 2 rakaat. Dan memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, tahajud 2 rakaat, duha 2 rakaat paling tidak. Betul. Okey, baik. Dan pada riwayat Jabir dan Mu'adz radhiyallahu anhuma, tatkala dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, melihat ia pada langit dunia. Ini langit yang pertama. Melihat ia pada langit dunia, akan malaikat berdiri selamanya, dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan dia tiada rukuk. Iaitu langit dunia yang pertama itu para malaikat berdiri tak ada rukuk, berdiri je dan berzikir subhanallah, subhanallah. Ada dalam kitab-kitab para ulama yang menceritakan bagaimana para malaikat ni berzikir subhanallah. Ada yang satu
70,000 itu subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang 70, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, memuji Allah Subhanahu taala. Para malaikat ini tidak berhenti mendoakan. Sebab tu orang yang berada di dalam majlis ilmu diberikan rahmat oleh para malaikat. Malaikat menaungi orang yang berada di dalam majlis ilmu, dan para malaikat memohonkan keampunan pada Allah SWT untuk kita. Ya Allah, engkau ampunkan si dia sebab dia duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu dalam kisah, ada satu kisah kata apabila hari pembalasan ataupun hari kiamat, Allah SWT akan hitung ni. Hitung. Bila orang ni dah jahat sangat ni, orang beriman ni, orang Islam ni jahat sangat ni. Bila dia tanya, cuba tanya, nama dia ada kaitan tak dengan orang berilmu? Kan? Sebab tu kita kena letak nama anak kita ataupun nama cucu dan sebagainya, letak nama seperti mana nama para ulama, seperti mana nama Nabi ataupun malaikat. Kemudian bila dia tanya, dia tak ada letak nama anak dia, tak letak nama dia bukan seperti mana nama orang berilmu. Bila macam itu, dia tanya lagi, adakah dia pernah datang majlis ilmu? Tak ada. Adakah ahli keluarganya ada tak datang majlis ilmu? Tak ada. Habis tanya, Allah SWT tanya lagi pada malaikat, dia ada suka tak majlis ilmu? Sehingga macam gitu sekali, suka akan majlis ilmu dah cukup dah. Suka dengan majlis ilmu dah cukup dah. Allah beri pelepasan. Sebab tu kena hadir ke dalam majlis ilmu. Hadir dalam majlis ilmu. Dan pada langit yang kedua raqaq, selama-lamanya tiada mereka itu mengangkat kepalanya. Dan langit yang ketiga sujud akan Allah, tiada mengangkatkan kepalanya melainkan ketika memberi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu, maka diangkatkan kepalanya kerana menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka sujud pula selamanya, maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud. Ini sebabnya. Sebab dituntut 2 kali sujud tu disebabkan yang sujud itu bangun untuk menjawab salam Nabi Muhammad SAW, kemudian sujud lagi. Itu sujud 2 kali kan? Kita solat sujud 2 kali. Pada tiap-tiap rakaat, dua kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Dan pada langit yang keempat tasyahud mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang kelima mengucap tasbih dan berzikir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang keenam mengucap takbir mereka itu selama-lamanya, iaitu subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, selama-lamanya. Dan pada langit yang ketujuh malaikat mengucap ia salam masa dijadikan Allah akan mereka itu. Maka berkeinginan ataupun maka cita hati Rasulullah, berkeinginan hati Rasulullah dan ingin bahawa ada jadikan baginya demikian segala ibadah malaikat yang di dalam langit itu baginya dan bagi umatnya. Bermakna daripada para malaikat-malaikat yang berada di langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, perbuatan itu ada di dalam solat kita. Subhanallah, Allahu akbar. Sebab tu takbir Allahu akbar, intiqalat, perpindahan di antara rukun dengan rukun, Allahu akbar. Betul, Allahu akbar. Sebutan-sebutan, setiap sebutan itu perlu dihayati. Allahu akbar, Allah maha besar. Allah maha besar. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Allahu akbar itu dengan rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah segala-galanya, menyelesaikan segala-galanya. Allah memiliki segala-galanya. Allah memiliki kuasa segala-galanya. Maka telah mengetahui oleh Tuhannya yang Khallaqul Alim. Allah SWT dah tahu dah. Yang bersifat dengan Al-Khallaqul Alim. Sifat pencipta. Al-Alim, mengetahui akan cita ataupun yakni akan ingin nabinya, keinginan nabinya
serta sudah diketahui pada azalinya. Allah dah tahu dah daripada azali. Dihimpunkan segala ibadah malaikat yang dalam 7 petala langit itu di dalam 2 rakaat sembahyang kerana memuliakan nabinya dan umatnya. Itu kata Mu'adz bin Jabal. Dan kata Mu'adz dan Jabir, maka barang siapa berdiri di dalam sembahyang serta membesarkan dia dan ditunaikan segala rukunnya dan rukuk dan sujudnya, adalah baginya pahala malaikat 7 petala langit. Makna hebatnya orang yang solat 2 rakaat, walaupun 2 rakaat je. Solatnya seperti mana pahala malaikat 7 petala langit. Makna para malaikat tu, yang satu berdiri, yang satu zikir, yang satu takbir dan sebagainya. Kita hanya 2 rakaat saja. Seperti mana 7 pahala malaikat 7 petala langit. Sebab tu kelebihan orang yang solat. Dan barang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah Ta'ala. Kemudian hendaklah ketahui hikmah ditentukan pada waktu yang 5 ini. Sudah habis? Belum? Belum ini hikmah pula. Kisah bagaimana ada waktu subuh, ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isyak. Dan dikata setengah hukama ditentukan tiap-tiap sembahyang itu menyembahyangkan suatu nabi daripada anbiya Allah. Salah seorang daripada nabi, daripada anbiya Allah. Para nabi. Pada waktunya, maka pertama-tama orang yang sembahyang subuh itu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah orang yang pertama sembahyang subuh. Tatkala keluar daripada syurga, ketika mana Nabi dikeluarkan daripada syurga dan melihat ia akan zulmah, kegelapan, dan takut ia akan sebagai ataupun seperti takut yang sangat bersangatan, maka tatkala subuh, yakni kegelapan apa? Kegelapan dunia diturunkan Allah SWT akan Nabi Adam ke dalam dunia. Turun, mana ada lampu apa semua waktu subuh. Dalam keadaan ketakutan yang bersangatan, maka tatkala subuh dan pecah fajar, yakni fajar naik menyingsing, sembahyang ia 2 rakaat. Tatkala keluar daripada syurga dan melihat ia akan zulmah, kegelapan, dan takut ia akan sebagai, yakni seperti takut yang sangat, yang bersangatan, maka tatkala subuh dan pecah fajar menyingsing, yakni masuk waktu subuh, sembahyang ia 2 rakaat yang pertama. Sembahyang ia 2 rakaat. Yang pertamanya, syukur ia bagi kelepasan ia daripada kelam, yakni kegelapan. Yang keduanya, syukur ia sebab kembali siang hari. Dan pertama-tama orang yang zuhur itu, orang yang sembahyang zuhur itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Tatkala menyuruh Allah dengan menyembelih akan anaknya, kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penembusan, yakni kibash, kan digantikan dengan kibash. Dan adalah seru itu pada ketika gelincir matahari. Maka perintah tersebut ketika mana gelincir matahari, maka sembahyang ia 4 rakaat. Yang pertama syukur bagi menebusnya, yakni bagi digantikan penebusan Nabi Ismail, digantikan kepada kibash. Dan yang kedua bagi membukakan duka cita anaknya, iaitu memberikan ataupun bersyukur atas menghilangkan kedukaan kepada anaknya. Dan yang ketiga bagi menuntut keredaan Allah daripadanya, daripada ibadah yang dilakukan, penyembelihan, diperintahkan untuk sembelih Nabi Ismail, dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat kerana keadaannya sebab diberi penebus
yang amat besar seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzibhin azim. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus akan dia dengan sembelih kibas yang amat besar, iaitu kibas yang baru yang bawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil. Dan yang pertama-tama orang yang sembahyang fardu asar. Solat asar kita sambung minggu depan insya-Allah. Minggu yang akan pertemuan yang akan datang insya-Allah. Bermakna solat subuh, orang yang pertama sekali solat adalah Nabi Adam alaihi salam, dan solat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang solat subuh itu setelah mana Nabi Adam alaihi salam diturunkan daripada syurga, dan Nabi Ibrahim disebabkan peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam, tapi ditukarkan kepada kibas. Jadi cukup sekadar ni, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan istifadah pengajaran daripada pembacaan kitab Munyatul Musalli ataupun Minyatul Musalli. Mudah-mudahan sedikit menambahkan lagi kekhusyukan dan khusyuk fokus kita di dalam solat, dari sudut kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita berada di dalam majlis ilmu ini. Aku qouli hadza, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا بهداية القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.